Kita nak didik isteri ni kena bijak. Nak didik suami pun kena bijak. Bukan dengan cara kita marah-marah, tidak. Nak paksa-paksa buat apa? Aku tak dapat hidayah lagi. Apa pun rintangan. Tak apa, mati pun tak apa. Assalamualaikum dan kembali bertemu malam ini dalam Sembang Viral. Saya Fitri Yahya, berkongsi ilmu dengan anda. Tetamu saya Ustaz Haris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini nak berbincang tentang hijrah secara paksa. Kita sedia hari bahawa hijrah ini suatu perkara yang amat indah. Kita berganjak ada satu anjakan paradigma daripada yang buruk kepada yang baik. Dan ini memerlukan kepada perkataan yang sangat cantik, itu mujahadah. Sebab ia memerlukan kekuatan jiwa semuanya. Tapi hari ini kita bimbang tentang hijrah secara paksa. Yang mungkin bermula dengan orang lain yang kata, kau ni tak dapat macam hidup macam orang Islam lah. Kata-kata yang sangat pedas, yang tidak langsung membawa kepada seni berdakwah yang penuh kebaikan. Macam mana Ustaz melihat perkara ini? Kalau kita tengok sejarah berhijrah itu sendiri adalah sedikit ada elemen paksa, di mana orang Islam ditindas dengan begitu teruk masa Nabi diwahyukan untuk hijrah ke Madinah daripada Mekah. Bila kita kata hijrah paksa ni, dia tak ada istilah paksa sebenarnya. Sebenar-benarnya lah, kalau orang tu betul-betul faham apakah nilai agama yang kena ada dalam diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, pengkhususan pada orang yang beriman lah, kamu masuk dalam Islam ni secara keseluruhan. Tetapi walau bagaimanapun kena ada sedikit demi sedikit peningkatan. Sebab tu kita biasa dengar satu istilah yang ramai orang sebut, hari ni perlu lebih baik daripada semalam. Dalam konteks Islam, ianya benar. Hari ni abang tambah tak semayang berbanding daripada semalam? Tambah. Doa lebih tak daripada semalam? Ibadah tambah tak daripada semalam? Tambah. Semua sekali secara keseluruhan amalan tu bertambah. Maka apa yang disebut sebagai hari ni lebih baik daripada semalam memang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila orang tegur ataupun orang cakap kau ni, cara hidup kau ni macam tak menggambarkan orang Islam langsung, ada kalanya dakwah ini kena ada sedikit tamparan. Sebab ada orang dia ambil advantage ataupun ambil indah je kepada kelonggaran yang diberi. Walaupun dalam Al-Quran disebut banyak ayat rahmat berbanding ayat hukuman, tetapi hukuman tetap ada. Hadis pun dia bahagi dua, ada hadisul fitan, hadis ancaman kepada yang membuat perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kita ni orang Islam. Jadi macam mana definasi seseorang Islam itu dipandang dari sudut agama? Tak boleh ke kita kata, okey, hari ni aku nak sembahyang 5 waktu, esok aku tak nak sembahyang 5 waktu. Nak sembahyang 2 je. Tak boleh. Untung orang yang dapat masuk Islam ni. Sebab apa? Diberi keselamatan di mana hari tidak ada mati lagi. Di dunia ni kita matilah. Habislah cerita kita ni. Tapi amalan yang kita buat sekarang ni akan beri kemanfaatan kepada hari-hari yang tidak ada mati lagi. Abang dah ada anak kan? Kalau anak kita buat salah, buat silap, dia nak makan coklat, nak makan gula-gula, tak berhenti, dia minta setiap masa. Kalau kita tak larang ataupun kita tak bertegas, dah jangan makan, cukup, ni dah sehari banyak ni je, dia akan rosak gigi dia kerana kita tidak memberi bendung yang betul. Jadi sebab itulah dalam Islam kita disuruh untuk cuba sedaya upaya ikut keseluruhan. Sebab ini adalah agama yang sempurna. Tapi ada setengah pihak dia macam alasan yang biasa diberi, saya tak dapat hidayah lagi. Apakah hidayah ni sesuatu yang perlu ditunggu? Sedangkan kalau mengikut kepada sejarah silam pun, sejarah Nabi semua, ramai yang mencari, yang berusaha untuk memajukan diri, ya. Kalau mungkin dia buta huruf, dia pergi mengaji. Kalau mungkin tak ada ilmu, pergi cari guru. Tapi dalam situasi yang menanti macam nak paksa-paksa buat apa, aku tak dapat hidayah lagi. Bila masa hidayah itu nak muncul kalau tidak ada keikhlasan untuk menuju ke arah itu? Dalam Islam tak syarat untuk kita buat banyak dapat banyak, tidak. Kadang-kadang ada orang buat sikit tapi dia dapat satu kelebihan daripada Allah SWT yang banyak. Yang penting sekali adalah keikhlasan. Kerana Allah SWT beritahu, Nabi SAW sebut, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat apa yang ada di luar ni. Kita punya pakaian, kita punya muka. Ini benda yang dah diberi. Orang pun disebabkan banyak terlalu risau kepada perkara yang tidak ada perbincangan. Contohnya apa? Oh, dia hidung mancung, dia mata dia sepet. Bercerita benda ni pula dah. Menjadi sebahagian tajuk besar. Bahkan jumpa orang duk cerita, oh anak ni kenapa muka macam ni, kenapa kulit dia gelap. Ni jangan tanya, ni Allah dah bagi, kita bersyukur. Jadikan kita ni orang-orang yang menghabiskan masa kepada ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yantafa'u bih. Kena ada dalam hidup kita habiskan masa kepada ilmu yang bermanfaat, supaya kita ni, kawan-kawan kita, macam contoh kita kerja kat mana-mana tempat, di universiti lah contohnya kan, for sure there will be a surrounding that will be your friends among the lecturers. Memang akan ada. Sebab dia bijak pandai belaka. Jadi, suasana kena pilih untuk mendidik dan membentuk kepahaman kita. Yang pertama sekali, yang paling utama adalah agama itu sendiri.
Apa benda yang kita nak kena faham ni? Kepahaman yang benar kena kita cari. Di akhir-akhir ni pun banyak juga pecahan. Nabi bagi tahu wa inna hadhil ummah sataftariku ila 73 firqah. Di akhir-akhir ni akan terpecah umat ni kepada 73 bahagian, golongan. Nabi kata kulluha finnar. Setiap golongan ni dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Apa dia yang satu ni? Itulah ilmu yang kita kena ikut dan cari ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabat aku berada di atasnya. Ada Nabi yang beriman tapi isterinya kufur ya. Dan melihat kepada sejarah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan sebagainya. Dalam situasi hari ini pun juga kadang-kadang macam tiba-tiba sang isteri dapat hidayah kan. Mungkin dia kembali berhijab tapi suaminya masih lagi nak hidup berfoya-foya, ataupun suami yang mungkin dah pergi ke masjid tapi isterinya kata, janganlah macam ni nanti orang kata jadi I tak ready lagi untuk semua ni. Jadi macam mana situasi yang ini? Adakah perlu ada satu ketegasan yang luar biasa juga, sebab yang juga melibatkan keaiban pasangan ya. Kita mungkin hari ke masjid tapi isterinya mungkin satu yang kontra. Situasi begini macam mana Ustaz? Bila kita nak buat satu kebaikan, dia kena ikut 100% cara hidup Nabi SAW. Macam mana cara hidup Nabi SAW? Nabi bukan banyak bercakap sangat untuk membentuk nilai dan diri orang tu. Nabi tunjuk. Jadi kalaulah kata dalam rumah tu isteri ni tak faham pasal apa suami ni suka pergi sembahyang masjid. Sebab apa suka sangat pergi sembahyang masjid ni? Jangan pergi sebab nanti I malu orang kawan-kawan cakap. Pertama sekali didik isteri. Adakan taklim tuan-tuan kat rumah. Apa maksud taklim ni? Kita ambil buku Fadail Amal mana-mana saja yang menceritakan tentang kelebihan amal. Maksudnya okey, baca Al-Quran apa kelebihan dia? Baca Ayatul Kursi selepas solat apa kelebihan dia? Maka kita baca hari demi hari, hari demi hari. Dia nak dengar, dia tak nak dengar, kita biar je. Kerana apa? Usaha Allah SWT lihat. Akan Allah SWT beri kerahmatan. Terutamanya, mereka-mereka yang nak bergerak ke arah Allah SWT. Dalam hadis bagi tahu, hadis kursi. Siapa yang berjalan kepada Allah SWT, Allah SWT akan berlari kepada dia. Kita nak didik isteri ni kena bijak. Nak didik suami pun kena bijak. Bukan dengan cara kita marah-marah, tidak. Nabi SAW bagi tahu lepas subuh ambil masa. Biasanya lepas subuh ada keberkatan. Kejut di sembahyang subuh, baca. Nabi SAW bagi tahu sesiapa yang baca istighfar, Allah akan bagi jalan keluar. Lama kelamaan, mungkin bukan sebulan, mungkin bukan setahun, Allah SWT akan tetapkan dalam hati dia satu perasaan yang nak kembali kepada Allah SWT. Kalau situasi di mana dia belum yakin untuk hijrah ya, dia kata kahwin muda nak pergi umrah, aku tak yakin ni sebab aku nak enjoy ni banyak lagi ni. Macam mana situasi supaya hijrah itu perkara yang indah, bukan bebanan, suatu anugerah, bukan paksaan yang macam menyusahkan hidup. Ia satu perkara yang perlu dinikmati sebenarnya. Uwais Al-Qarni, walaupun dia dihidup zaman Nabi SAW, dia tak jumpa dengan Nabi. Kalau tak silap saya lah. Tetapi kenapa dia ni dimuliakan sebegitu tinggi? Dia buat umrah, dia bawa mak dia kat belakang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ikut fikiran logik, kalaulah kita ni tak nak mujahadah, tak nak bersusah payah untuk agama, dia tidak akan dapat anugerah yang setinggi itu. Uwais Al-Qarni ni sampai Nabi pun tahu pasal dia. Allah bagi tahu pasal dia. Tentang diri dia sebab apa? Pengorbanan dia tinggi. Dia faham. Aku susah ni, Allah SWT akan bagi satu kebaikan di akhirat esok. Dakwah ni bukan senang. Dah kalau Nabi nak buat dakwah secara mudah, tak kena lemparlah Nabi dengan najis. Tak kena lemparlah Nabi dengan batu. Tak berdarahlah dia. Kasut dia dengan penuh kocakan darah. Tapi inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nilai dakwah sungguh-sungguh kena buat. Apa pun rintangan. Bahkan dalam hadis ada sebut, hatta yudrikal maut. Kalaulah kena jumpa mati sekalipun, kalau bertemu dengan kematian, bersungguh-sungguh lagi buat. Tak apa, mati pun tak apa. Bilal bin Rabah. Kenapa orang yang begitu rendah kedudukan dalam masyarakat? Hamba. Tapi Nabi SAW bagi tahu apa? Apa kau buat Bilal? Aku dengar tapak kaki kau di syurga. Dia kena seksa, dia kena macam-macam, dia kena pada orang-orang kafir. Tapi keteguhan dia, kesungguhan dia menyebabkan Allah SWT angkat darjat dia. Dan Allah SWT bagi pada setiap orang yang melalui agama ni dengan sukar. Kullu amalin bimasyaqqah. Setiap amalan yang kita cuba buat dengan susah tu. Abang Fitri dengan saya jalan pergi masjid. Berbeza pahala dengan orang yang patah kaki jalan pergi masjid. Sebab apa? Susah. Tiap-tiap kali dia jalan tu, ya Allah, Mujahadah tinggi lagi. Kita kaki elok ni, semua kaki elok pun tak pergi masjid. Orang yang sukar ni, kalau dia jalan pergi masjid, dia niat, ya Allah, maafkan aku, maaf. Dia punya masyaqqah, kesusahan dia tu, hati dia dekat dengan Allah SWT. Jadi kesusahan ni juga, kan, sebab orang dulu kata susah-susah dulu, bersenang kemudian. Kenapa? Kerana kesusahan terutamanya untuk agama akan memberikan ketenangan yang mendalam, orang kata everlasting. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Arif berkongsi pengalaman yang mana mengetuk. Dalam dakwah juga perlu ada satu tamparan supaya kita ni kembali mengesafi diri kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang paling penting kalau terima nasihat yang baik, rendahkan keegoan supaya dia menjadi satu lagi asbab untuk hijrah ke tahap yang terindah. InsyaAllah. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.